Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana diberikan kita kesempatan untuk bertemu secara maya ini. Semoga ianya akan dapat merapatkan hubungan di antara warga sekolah amnya dan dengan pihak pentadbir sekolah khasnya. Video ini dirakamkan bertujuan untuk memberikan penerangan kepada para ibu bapa berkaitan dengan urusan cara menghantar atau menurunkan anak-anak tuan-puan dan juga kaedah nak mengambil anak-anak tuan-puan apabila balik dari sekolah. Pihak sekolah mencari kaedah dan cara yang terbaik untuk memastikan pelajar sekolah ini dapat memasuki kawasan sekolah dengan selesa dan selamat. Begitu juga bila pulang dari sekolah. Hari ini adalah merupakan hari pertama persekolahan secara bersemuka selepas sudah lama belajar secara atas talian. Oleh itu, terdapat sedikit kekeliruan dan salah faham di antara kalangan ibu bapa berkaitan dengan kaedah menghantar dan mengambil anak-anak masing-masing. Pihak sekolah, khususnya saya selaku guru besar, mohon maaf di atas kekeliruan ini. Berdasarkan perhatian hari ini, maka saya telah berbincang dengan rakan-rakan pentadbir untuk membuat penambahbaikan kaedah bagi ibu bapa menghantar dan mengambil anak masing-masing. Di sini saya ingin maklumkan kepada ibu bapa bahawa terdapat dua pintu yang akan digunakan untuk menurunkan pelajar, iaitu pintu 1 sebagai pintu utama dan juga pintu 3 iaitu pintu belakang berdekatan dengan kantin. Manakala untuk pulang, ada 3 pintu yang akan digunakan, iaitu pintu 1, pintu yang di hadapan, pintu 2 iaitu pintu di tengah berdekatan dengan makmal, dan pintu ketiga belakang berdekatan dengan pintu kantin. Cadangan pihak sekolah bagi kaedah menghantar pelajar ke sekolah, yang pertamanya ialah menggunakan pintu 1. Iaitu pintu 1 ini adalah untuk pelajar tahun 2 hingga tahun 6. Manakala pintu 3 untuk pelajar pendidikan khas dan juga murid-murid tahun 1. Cadangan ini dibuat supaya pelajar PPKI ini dan murid tahun 1 tidak perlu berjalan jauh untuk sampai ke kelas masing-masing. Ada ibu bapa yang bertanya, bagaimana pula dengan pelajar yang ada tahun 1 dan ada juga tahun 6? Contohnya, ada anak dua beradik, ada di tahun 1 dan ada tahun 6, ataupun ada di tahun 1, ada di tahun 4 dan sebagainya. Jadi, sekiranya tuan puan ada 2 ataupun 3 beradik, ibu bapa bolehlah pilih mana-mana pintu yang sesuai. Sama ada nak turunkan anak tuan puan tadi di pintu 1 ataupun di pintu 3. Ada juga ibu bapa yang bertanya, bagaimana dengan pelajar yang datang atau rumah mereka dari arah belakang. Maksudnya mereka tinggal di belakang sekolah, iaitu di belakang kantin sana. Adakah perlu mereka masuk ke pintu hadapan, iaitu pintu 1? Contohnya rumah mereka di belakang sekolah, iaitu murid tahun 6,
Jadi murid tahunan ni kalau kita ikut cadangan pihak sekolah ya mesti melalui pintu 1. Tetapi rumah mereka di belakang berdekatan dengan pintu 3. Jadi untuk murid-murid yang rumahnya di belakang kawasan sekolah berdekatan dengan pintu 3, mereka boleh memasuki atau menggunakan pintu 3. Dan tak perlulah mereka datang ke pintu hadapan. Ada juga ibu bapa yang tanya bagaimana sekiranya pelajar pendidikan khas ataupun pelajar tahun 1 mereka mau masuk melalui pintu hadapan. Jadi cadangan pihak sekolah mereka ini masuk melalui pintu 3. Tapi ada ibu bapa kata saya nak hantar pintu 1 dah sebab saya datang awal. Jadi mungkin tidak ada ramai pelajar lagi, jadi dia nak letak di pintu 1 kerana untuk cepat urusan ke tempat kerja dan sebagainya. Jadi waktu itu masih tak ramai orang, boleh mereka gunakan pintu 1. Itu jadi sebenarnya kita tidak tidak strict sangat. Dengan kata lain ya, tidak strict sangat. Okey, kaedah ketika pulang dari sekolah, yang pertamanya apabila pulang dari sekolah kita menggunakan 3 pintu. Satunya ialah pintu 3. Pintu 3 ini ialah untuk semua murid PPKI dan juga semua murid tahun 1 dan juga semua murid tahun 4. Jadi kalau kita tengok situ nampak ramai, sebenarnya tak ramai kerana PPKI dia balik lebih awal daripada murid tahun 1. Jadi apabila murid PPKI sudah balik, murid tahun 1 akan keluar melalui pintu 3. Jadi dah kira tak ramai dah sebab semua murid PPKI sudah pulang. Dan murid tahun 1 ini dia pulang pada pukul 12.15 tengah hari. Jadi mereka rasanya lebih selesa keluar ikut pintu yang ketiga. Selepas itu pada 12.45 nanti murid tahap 2 akan keluar. Jadi murid tahun 4 boleh keluar menggunakan pintu 3 tadi. Kerana murid-murid tahun 1 sudah pulang, jadi kawasan pintu 3 tadi sudah lengan dan tidak ada orang. Jadi saya rasa ibu bapa boleh mengambil pelajar murid-murid tahun 4 di kawasan melalui pintu 3. Pintu 2, iaitu pintu 2 itu pintu yang dekat dengan makmah tu. Pintu 2 itu pihak sekolah kita cadangkan untuk semua murid tahun 5. Semua murid tahun 5. Jadi semua murid tahun 5 akan berada menunggu ibu bapa di pintu yang kedua, pintu kedua. Jadi untuk mengelakkan daripada bertumpu di pintu hadapan, menyebabkan berlaku kesesakan. Dan pintu 1 itu akan digunakan oleh semua murid tahun 6. Jadi cadangan ini dibuat bagi mengelak murid berkumpul terlalu ramai di hadapan pintu utama iaitu pintu 1 sebagaimana yang berlaku hari ini. Jadi hari ini saya perhatikan murid tahap 2 tahun 4, tahun 5, tahun 6 mereka ini berkumpul di pintu 1 menyebabkan berlaku kesesakan. Dan kita juga dapat dengarlah guru-guru memanggil nama-nama pelajar untuk untuk memaklumkan bahawa ibu bapa mereka sudah sampai untuk mengambil mereka pulang. Jadi ini adalah cadangan pihak sekolah bagi mengelakkan berlakunya terlalu ramai di pintu utama. Ada juga soalan yang bertanya, bagaimana sekiranya saya mahu mengambil anak saya keluar ikut pintu hadapan atau pintu yang lebih sesuai untuk yang lebih sesuai yang dirasakan oleh ibu bapa
ataupun dia rasa bapa ni rasa saya nak ambil keluar sepatutnya anak saya tahun 6. Saya itu satu, tapi saya rasa saya nak minta anak saya tunggu saya di pintu 2 ataupun pintu 3 macam mana. Jadi sekiranya ada permintaan begitu, kita pihak sekolah tidak ada masalah. Cuma ibu bapa kena maklumkan kepada anak masing-masing. Okey. Adik tunggu abah di pintu 2. Nanti abah datang ambil di pintu 2. Tidak ada masalah. Okey. Walaupun begitu, sekiranya tuan puan ataupun bapa masih lagi belum datang mengambil anak-anak masing-masing sehingga pukul jam 1:30 tengah hari, anak-anak tuan puan akan dikumpulkan untuk menunggu di pintu 1, iaitu pintu utama. Sebab macam saya tengok tadi, di pintu 3 ada 4 atau 5 orang pelajar yang mana ibu bapa mereka masih belum datang lagi. Jadi semua pelajar ini pada jam 1:30 semua pintu akan ditutup kecuali pintu utama saja. Jadi pelajar-pelajar ini kita akan kumpulkan di pintu utama. Jadi pada waktu 1:30 tu memang keadaan pun sudah lengan, tidak banyak kereta. Jadi semua pelajar akan berkumpul untuk senang untuk pihak sekolah mengawasi mereka, keselamatan mereka. Jaga sekolah akan mengawasi pelajar-pelajar ini sehinggalah ibu bapa datang mengambil mereka. Melalui pemerhatian saya ini, ramai bapa yang menghantar anak melalui pintu 3 tidak tahu cara untuk keluar ke jalan utama. Ramai yang berpatah balik menuju jalan ke pintu 1 menyebabkan berlaku kesesakan di pintu 1. Yang sebenarnya selepas ibu bapa menurunkan pelajar di pintu 3, ibu bapa boleh pusing kereta dan mengambil jalan keluar sebagaimana tanda arah yang telah kita letakkan pada tengah hari tadi. Kita dah letak tanda arah selepas pagi tadi. Mungkin kesilapan pihak sekolah kerana tidak letak pandu arah menyebabkan berlaku kekeliruan di kalangan bapa. Jadi apabila sudah ibu bapa menurunkan anak tuan puan di pintu 3 tadi, boleh pusing jumpa dengan jalan tar tadi dan boleh ambil ke kanan, ke kanan untuk keluar menuju jalan besar melalui Ketik Siam ataupun Tokong Siam ada belakang sana. Jadi boleh terus keluar melalui Ketik Siam menuju ke jalan utama. Dan sekiranya ibu bapa ingin mengambil jalan yang alternatif yang lain, iaitu jalan menuju ke stesen kereta api, boleh mengambil ke kiri dan seterusnya ambil ke kanan dan terus keluar ikut jalan stesen kereta api. Jadi selepas kita beritahu ibu bapa tadi bahawa ada jalan keluar menuju melalui jalan Ketik dan juga Ketik Siam dan juga melalui stesen kereta api, saya tengok ramai dah ibu bapa yang keluar mengikut jalan sebagaimana yang kita cadangkan. Yang ini pada peringkat awalnya ibu bapa ramai yang tidak tahu menyebabkan berlaku kesesakan. Okey, akhir sekali pihak sekolah memohon maaf di atas kekeliruan ini dan tidak memberi penjelasan awal. Jadi untuk makluman tuan puan, pihak sekolah telah mencuba buat sebaik mungkin bersama dengan pihak PIBG, di mana kita telah mengambil 2 orang rela selama 2 hari bagi membantu kelancaran pengurusan menghantar dan mengambil pelajar
datang dan pulang dari sekolah. Jadi untuk makluman ibu bapa juga pihak sekolah menengah Wakaf Baru dan juga bersama dengan sekolah kita telah buat keputusan bersama untuk jadikan laluan masuk dari jam 6 hingga 8 pagi sebagai laluan sahala. Jadi kita sedia maklumlah, kalaulah pihak sekolah menengah dan juga sekolah kita tidak buat keputusan seperti itu, akan berlaku lebih kesesakan dan lebih jam lah, kerana kita akan keluar dan bertemu dengan guru-guru ataupun ibu bapa yang ingin menghantar anak-anak ke sekolah menengah Wakaf Baru dan daripada ibu bapa daripada SK Seri Wakaf Baru yang nak keluar ke Jalan Besar. Jadi ini adalah satu alternatif daripada kedua-dua sekolah menengah Wakaf Baru dan juga sekolah SK Seri Wakaf Baru untuk memastikan trafik berjalan dengan lancar dan dapat mengurangkan kesesakan yang berlaku di sekolah kita. Jadi dengan itu sekali lagi saya ingin mohon maaf di atas kekeliruan yang berlaku pada hari ini. Jadi sekian untuk makluman, sehingga kita bertemu lagi dengan izin Allah SWT. Pihak sekolah mengalu-alukan ada pandangan dari tuan puan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.